الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مقلب الأمور ومصرف الدهور، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد بدر البدور وعلى آله وصحبه ذوي الفضل المشهور. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارفع لي قدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وفي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف الإمام القطب قطب العلوم أبو حامد الغزالي رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وبعلومنا وبعلوم سائر الصالحين في الدار آمين. Kata tuan pengarang kitab Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, semoga Allah meridai beliau, meridai kita, ibu bapa kita, guru-guru kita, zuriat kita, dan memberi manfaat, memberi berkat kepada kita dengan ilmu-ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Muka surat 82. Kata beliau yang diterjemahkan oleh almarhum Al-Ustaz Syekh Fahmi Zamzam Al-Maliki, semoga Allah meluaskan pusara beliau, melimpahkan rahmat ke atas ruh beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lalu kau sujud kali yang kedua. Sujud kali yang kedua seperti kaifiat sujud yang pertama. Ya, tangan selari dengan bahu, mata tetap tengok hidung. Senang dia, mata tengok hidung ataupun tengok tempat sujud. Gelap-gelap gitu, tak kisah tengok apa. Ketika itu kau bangkit pula. Setelah itu kau bangkit pula untuk duduk istirahat. Duduk istirahat ni sunnah. Mazhab kita sunnah duduk istirahat, iaitu pada setiap rakaat yang tidak diiringi dengan tasyahud. Setiap rakaat habis sujud kedua, kalau mazhab Hanafi atau mazhab lain tu, lepas sujud zunuk turun naik. Itu katanya riwayat-riwayat yang dia orang dapat masa Nabi SAW masih muda. Muda tak muda pun dia masih kuat lah. Tapi yang kita dapat riwayat-riwayat mazhab Syafi'i ni, perawi-perawinya sahabat-sahabat yang menengok Nabi SAW di ujung Mesir. Jadi Nabi tu dah agak berumur, ya. Jadi Nabi SAW tu dah tak, kalau dah bersujud dah tak secergas dulu-dulu lah. So Nabi SAW tu dah berumur kan. Jadi lepas sujud tu duduk kejap, kemudian letakkan dua tapak tangan di depan, baru tolak bahu di. Jadi take time sikit. Jadi mazhab kita pegang yang tu, akhirnya jadi sunnah. Duduk itu dipanggil duduk istirahat. Itu lama sekejap je, lama-lama batal semuanya. Lebih daripada tamak ninah tak boleh lah, sekadar tamak ninah lah, lebih sikit boleh. Sekadar tu baru terus naik ke atas dengan cara tadi, dua tapak tangan letak depan, tekan, terus naik ke atas. Barulah kita boleh. Itu namanya duduk istirahat. Itu sunnah, boleh amalkan. Tak nak amal pun tak apa. Ingat Nabi semuda je tu. Riwayat-riwayat yang Nabi tak buat tu, katanya kata tu Nabi masih awal-awal lah. Dia lepas sujud terus naik. Dan dalam kau duduk istirahat ini sekejap saja, jangan lebih, jangan lama-lama, nanti boleh batal. Kemudian kau berdiri dan kau letakkan kedua tanganmu di atas lantai. Itu tadi. Jangan kau dahulukan sebelah kaki ketika berdiri. Jangan dahulukan sebelah kaki ketika berdiri. Yang kaki ke depan lah.
tak kena. Itu kalau luar semayang tak apa, ini dalam semayang. Kecuali memang itu saja cara nak kita boleh bangun, lainlah. Tapi kalau tanpa itu boleh, jangan. Batal solat? Tidak. Tengok keadaan lah. Gerakan kita 3 kali duduk atau tidak. Kalau tak sampai, kalau sekadar letak kaki depan, tak sampai 3 kali, tak batal. Cuma adab lah. Adab dalam sembahyang kan. Ketika kau berdiri dan taklah kau mengucapkan Allahu Akbar, daripada bangun tu nak pergi diri tu, Allah Akbar ni baca juga takbir intiqalat itu. Ketika kau hampir ke tempat duduk istirahat, maka terus takbir itu kau panjangkan sehingga sampai lebih kurang separuh berdiri, atau sampai habis berdiri, sampai separuh berdiri, atau sampai betul-betul berdiri. Dua boleh, supaya tidak ada ruang kosong dalam solat tanpa zikir. Dalam rakaat kedua, hendaklah kau ulangi seperti kaifiat rakaat yang pertama, bermula daripada perkataan na'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai kepada sujud yang kedua. Sama. Jadi sebelum Fatihah tu naik je a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca bismillahirrahmanirrahim. Ta'awuz ni sunat pada setiap rakaat. Sebelum baca Fatihah, sunat baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu setiap rakaat disunatkan kita baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di rakaat kedua pun ulang. Bukan saja rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat. Kemudian dalam kau duduk untuk tasyahud pertama, tahiyat awal namanya, dan dalam kau letakkan tangan kanan di atas kepala kanan dengan menggenggamkan jari-jarimu kecuali jari telunjuk. Jadi duduk tahiyat ni, duduk tahiyat awal ke, duduk tahiyat akhir ke, masa start baca at-tahiyat tu jari kanan dah genggam semua kecuali telunjuk. Faham Genggam semua kecuali telunjuk. Genggam semua kecuali telunjuk. Okey, kecuali telunjuk boleh begini, boleh begini, boleh buat ring, boleh lurus gitu. Tapi belum tunjuk lagi, belum angkat lagi. Masih yang tepal ni pun. Ni pun. Ni di atas pun kanan. Bangun je, bila duduk tahiyat awal je atau tahiyat akhir, terus genggam semua jari kecuali telunjuk. Boleh begini, boleh begini. Nah, kemudian start at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Illu, dekat illu baru kita mula menunjuk. Nunjuk angkat tak perlu tinggi, tak ke langit, tak perlu. Lurus saja ke arah kiblat, sudut sikit. Dalam teks disebut lurus, bungkuk sikit. Lurus, ni kiblat lurus kan? Okey, bungkuk sikit. Tak perlu sampai gitu. Sudah la illallah. Tak perlu. Luar sembahyang je. Bila kita syahadat sunat syahadu la ilaha illallah, luar sembahyang. Sunat, tunjuk langit tu sunat. Syahadu la ilaha illallah. Tapi dalam sembahyang tak sunat ke atas, arah kiblat, lurus bawah sikit. Ibu jari ni ada boleh kekal begitu, syahadu la ilaha illallah. Boleh juga ikut naik, letak bawah. Boleh juga tak tepi. Ni ujung ujung jari tak tepi pangkal telunjuk. Ya, itu kaedah menunjuk ketika tasyahud yang sunnah. Syahadu la ilaha illallah satu, syahadu la ilaha illallah duduk bawah dia. Ataupun syahadu la ilaha illallah duduk tepi dia. Serah, bebas nak ikut yang mana. Mata ketika itu dah pindah sini.
Mata daripada tempat sujud dah tengok ujung jari telunjuk. Itu sunnah tu. Bila tengok jari telunjuk, Nabi SAW tu jadi dalam riwayat jari telunjuk Nabi tu Masya Allah lebih panjang daripada jari-jari lain. Kita jari atu tengah ni panjang. Jari telunjuk Nabi SAW lebih gitu, orang ni paling tinggi daripada jari-jari yang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Dan taklah kau mengisyaratkan dengan telunjuk yang kanan ketika kau mengatakan illallah, bukan ketika mengatakan la ilaha. Kan la tak syahadu la ilaha illallah. Terus menunjuk sampai salam ataupun sampai habis tahiyat. Dan letakkan tangan kirimu dalam keadaan terhurai, tidak digenggam, lurus rapat jari di atas paha kiri. Dan dalam kau duduk di atas kakimu yang kiri pada tasyahud ini tasyahud awal, duduk di atas kaki yang kiri, iaitu duduk di tapak kaki kiri, namanya duduk iftirash. Seperti kau duduk antara dua sujud dahulu, itu yang sunnah. Nak doa macam mana pun boleh, duduk sila boleh, duduk tayat akhir pun boleh, asalkan duduk. Tapi yang sunat duduk iftirash, duduk tahiyat awal. Dan dalam kau duduk bertawarruk, duduk tawarruk, duduk di atas punggung. Tawarruk tadi kata-kata warik. Warik tu punggung. Dari punggung dia kena tanah. Jadi duduk beralas punggung duduk punggung kenakan tanah. Namanya duduk tawarruk. Kita kata duduk tahiyat akhir. Pada tasyahud akhir, sunnahnya gitu. Nak duduk tahiyat awal pun boleh, nak duduk bersila pun boleh. Duduk dalam sembahyang ni bebas sebenarnya, segi sah ke tidak. Cuma segi sunnah iaitu tahiyat awal duduk iftirash, tahiyat akhir duduk tawarruk, iaitu dengan menundukkan punggungmu yang kiri dan mendirikan telapak kaki kanan dan meletakkan kaki kiri di bawah telapak kaki kanan, dengan dikeluarkan sedikit ujung kaki kiri itu di bawah kaki kanan. Faham itu berupa duduk tahiyat akhir. Dan hendaklah engkau sempurnakan membaca doa yang ma'thur. Yang ma'thur, yang dinukil, yang diriwayat dari Nabi, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir ini. Kemudian kata olehmu selepas selesai daripada segala doa itu akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tahiyat fil alamin innaka hamidum majid itu baca doa-doa ma'thur, doa-doa yang diriwayat dari Nabi SAW. Bagi imam jangan baca panjang-panjang sangat atau banyak-banyak sangat. Banyak doa kat situ. Doa sebanyak-banyaknya boleh. Segi hukum tak batal sembahyang. Setengah jam doa lepas fil alamin tu innaka hamidum majid, macam doa kita balun kan. Rabbana Allahumma mau setengah jam, 1 jam tak salam-salam kan. Sebab ini rukun panjang. Tahiyat termasuk rukun panjang. Cuma kalau jadi imam jangan buat hal. Kalau jadi imam jangan buat hal. Berapa banyak di sini akan baca doa tambahan selepas tahiyat itu sama pajak, sama kadar dengan tahiyat. Sama kadar dengan tahiyat itu, dengan selawat. At-tahiyatul mubarakatuh sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berapa minit? At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berapa minit? Tak sampai seminit pun. Setengah minit. Ada setengah minit? Setengah minit saja. Jadi untuk imam, bagi imam kalau nak baca doa tambahan jangan lebih daripada kadar tahiyat dengan selawat tadi. Satu doa cukup lah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Itu paling bagus kan kita beritahu. Siapa baca doa ni insya-Allah dia tak jumpa dajjal. Walaupun dia hidup zaman dajjal, dia tak jumpa dajjal. Dengar kawan dah mati. Tengah-tengah tengok breaking news. Dajjal dah KO. Allah, tak tahu kampung dah mati lah.
Itu kata kelebihan doa tu lah. Allah lindungi daripada fitnah Dajjal sampai langsung tak jumpa Dajjal, tak jumpa ni. Kita yang penting jangan jumpa lah. Jangan tu jangan rasa terror. Saya kuat memang, saya kebal ni. Jangan. Na'udzubillah. Tu ya cukup lah. Kalau rasa belum panjang lagi kan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala ta'atik. Dah cukup. Jangan banyak lagi lah. Imam jangan lebih. Kesian orang belakang, fikirkan orang belakang. Salam cepat. Walaupun situ doa tempat antara jemaah sangat mustajab. Makmum boleh nak tambah lagi, tak ada masalah. Makmum boleh. Atau yang sembahyang seorang tak kisah. Banyak doa nak doa lah. Yang masyhurnya doa Sayyidina Abu Bakar juga masyhur tu. Yang Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Apalagi apalagi macam-macam lah kan doa kat situ. Banyak riwayat. Kalau nak buat sendiri boleh, kalau pandai bahasa Arab. Buat sendiri. Apa ya Allah, anak nak biasa ni ya Allah kan. Tapi kalau cakap Melayu batal. Kalau nak cakap Melayu cakap dalam hati. Ya Allah. Dalam hati tak apa. Jadi kalau cakap mulut, ya Allah, anak nak beza ya Allah, SPM ya Allah, batal kan. Dalam hati tak apa. Kalau boleh cakap Arab tak apa. Allahumma SPM ya Allah, Mumtaz ya Allah, waladi ya Allah, Mumtaz SPM ya Allah. Tak, tu kalau cakap Arab tak ada masalah. Tak batal. Kalau cakap lain batal. SPM tu sama lain. Tadi buat apa? Betul. Kan itu tadi buat apa lah kan, memang dah jadi istilah. Ataupun kita imtihan ya Allah. Sekarang Allah imtihan waladi ya Allah, Mumtaz ya Allah, Cik Jidan kah berbalur kan. Ya. Nak apa pun doa boleh asal bahasa Arab, tapi dekat Melayu pun bolehlah dalam hati. Doa mustajab. Kemudian apa? Bagilah salam. Lepas habis doa segala macam tu, bagilah salam 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak sunat tambah wabarakatuh. Yang masyhur tak sunat tambah. Nak tambah boleh, tak batal sembahyang. Wabarakatuh tak sunat tapi boleh. Elakkanlah, tak sunat kan. Sekali ke kanan toleh dan sekali ke kiri. Toleh ni pun hukumnya sunat. Tak nak toleh pun boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh, tak masalah. Bagus toleh lah. Selalu Nabi toleh. Jarang-jarang Nabi tak toleh tu. Nabi sengaja tak toleh kadang-kadang nak menunjuk kepada umat benda tu tak wajib. Pernah Nabi buat. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana sahabat tahu. Tapi biasa toleh. Kita tak toleh ni, berarti tak mesti toleh tu. Selalu Nabi SAW kadang mengajar cara begitu. Ya. Dan dalam kau menoleh, ketika memberi salam itu sekira-kira dapat dilihat putihnya pipimu. Putih pipimu maksudnya pipi kita lah. Ya, dari sebelah tepimu. Jadi toleh sampai pipi kita orang belakang nampak. Jangan toleh sikit sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, toleh betul-betul. Mana toleh betul. Kalau mata tu sampai tengok bahu. Senang kita mata tengok bahu, mata tengok bahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Mula menoleh daripada kom. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok bahu ya, tengok orang. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok bahu. Tu cara dia. Mula menoleh ketika mulut sebut kum. Dalam kau menoleh ketika memberi salam itu sekiranya dapat bertepi betul-betul. Diniatkan olehmu. Ketika itu sunat juga niatkan olehmu akan keluar daripada sembahyang. Kalau bahasanya nawaitul khuruj minas solah. Dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam hati nawaitul khuruj minas solah. Sebab itu keluar daripada sembahyang. Tak niat pun tak apa. Dia dah keluar pun.
Salam tu dah mengeluarkan kita daripada sembahyang. Sunat, kata ulama, sunat. Dan engkau niatkan memberi salam juga kepada orang-orang yang ada di kanan dan di kiri daripada segala malaikat dan manusia. Niatkan juga salam itu untuk, kalau imam boleh niatkan untuk makmum, juga makmum boleh niat untuk jawab imam juga. Ataupun kanan kiri, kalau kita sembahyang seorang niatkan untuk malaikat, ratib-ratib, dan jin juga kalau kita rasa dia ada lah. Dan apa yang telah disebut ini ialah cara sembahyang dengan sendirian, dan akan disebut cara sembahyang berjemaah pada fasal yang akan datang. Dan yang paling penting diberi perhatian di dalam sembahyang ini ialah khusyuk atau hadir hati bersama dengan bacaan dan zikir. Itu khusyuk atau hadir hati bersama dengan bacaan dan zikir. Kerana tahulah makna-makna dalam makna-makna bacaan itu. Di dalam hal ini Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu pernah berkata, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ila al-uqubati asra'u. Setiap sembahyang yang tidak hadir hati padanya. Hadir hati ada tapi pergi tempat lain. Hatinya ada tapi tak hadir dalam sembahyang. Hadir kat kasar, hadir kat rumah, hadir kat anak, hadir kat siapa-siapa lah kan. Tak ada dalam sembahyang, tak ikut. Badan saja, hati tak ikut hadir. Allah. Kata Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu, tiap sembahyang tidak hadir hati padanya, maka sembahyang itu bukan patut dapat pahala tapi lebih dekat kepada siksaan. Nauzubillah min zalik. Itu ada mazhab mewajibkan itu, hadir hati atau khusyuk. Ada mazhab tuan-tuan. Jadi bila dia tak khusyuknya, dia akan repeat sampai khusyuk. Tak khusyuknya dia repeat lagi sekali. Tak khusyuknya, tak cukup khusyuk, jadi sakit. Tapi orang dulu begitu. Antaranya mazhab Imam Al-Ghazali lah. Huruf khusyuk syarat sah. Khusyuk ni hati ingat tak ingat benda lain langsung masa solat ni, itu syarat sah. Kalau kita tidak syarat sah, itu syarat qabul. Majlis ulama, khusyuk bukan syarat sah, syarat qabul. Faham ya? Maknanya apa? Kalau tak khusyuk, sembahyang sah. Maknanya dari undang-undang tak payah ulang, tapi zero, tak apa-apa. Kosong. Allah tak terima. Allahu Akbar. Tu sebab doa banyaklah. Rabbana taqabbal minna. Jangan lupa tu. Rabbana taqabbal minna. Rabbana zalamna anfusana. Zalim kita. Ngadap Allah tapi hati bagi kat orang lain. Kau ajar semua kita ni. Ngadap Allah tapi hati tak ingat Allah. Jadi kau ajar semua. Ngakulah Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal. Minta tu semua lepas sembahyang. Moga semua sembahyang kita Allah terima. Dan Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yusalli salata fala yuktabu lahu minha sudusuha wala ushruha. Wa inna ma yuktabu lil abdi min salatihi biqadri ma aqala minha. Sesungguhnya seorang hamba, kata Nabi SAW, itu mengerjakan sembahyang. Ada ramai yang sembahyang, padahal tidak ditulis ganjaran sembahyangnya itu. Tak dapat apa-apa pun, melainkan hanya 1/6 atau 1/10-nya saja. Mungkin daripada 6 rakaat, 1 rakaatnya yang dia ingat, yang dia fokus. Kita kata fokus. 5 lagi tak fokus dah. Atau kalau dia sembahyang 10 rakaat, 1 rakaat je mula-mula je, atau yang tak kira mula ke tengah ke hujung, yang dia ada hari yang dia fokus. Yang dia fokus tu je lah, dan ada pahala. Mana tak fokus tu semua kosong. Dan hanya saja ditulis ganjaran sembahyang itu. Yang nakkan pahala mestilah seorang itu mengikut banyak mana yang dia khusyuk, yang dia fokus dalamnya itu. Payah. Ini antara yang mula-mula dicabut di akhir zaman. Al-khusyuk. Khusyuk zaman dulu ramai. Zaman Nabi banyak orang khusyuk ni. Lepas tu seorang-seorang hilang sikit. Sampai zaman kita memang kata tak ada dah. Disebut oleh Nabi SAW, seakhir zaman, di akhir zaman nanti kalian akan lihat sebarisan orang solat, satu orang pun tak khusyuk. Dah berlaku dah. Orang tak khusyuk ni dah jadi khusyuk, dah jadi macam mitos legenda kan. Cerita khusyuk ni. Macam dah tak wujud. Payah nak jumpa ni. Kalau Sayyidina Ali sembahyang sampai boleh cabut panah tu.
Urwah bin Zubair boleh potong kaki tu. Potong kaki tak rasa. Khusyuk jangan. Apa lagi macam-macam cerita orang dulu. Ada yang dipanah berkali-kali pun tak kisah pun. Itu kan macam dah tak ada zaman sekarang. Sekarang ni Allah pasti hilang dah. Semoga Allah kurniakan. Terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta terus, minta. Allah kalau berkenan dia bagi. Habis. Selesai bab ni, kemudian masuk bab adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum. Solat berjemaah punya etika. Pertama, sebaik-baik bagi seorang imam tu bahawa dia meringkaskan sembahyangnya. Ingat tu, jadi imam ringkaskan. Jangan panjang-panjang. Apalagi dekat R&R atau dekat mall-mall tu kan. Dekat mana? Mall-mall kan. Time orang maghrib tu, alhamdulillah dulu memang tak ramai nak sembahyang. Sekarang ni alhamdulillah ramai budak muda, ramai yang suka sembahyang. Alhamdulillah dia penuh pada sampai queue tu kan. Dah tahu orang beratur dia batai surah panjang-panjang pula jadi imam kan. Siap doa, zikir, ratib apa semua kan. Tak betul tu. Orang dah geram kat luar tu kan. Tak habis Pak Imam. Ada tu kat RNA dia baca surah sejadah pagi Jumaat tu. Baru dia dalam Facebook orang mengamuk. Dia ngamuk sekarang ngamuk kat Facebook je lah kan. Ceritalah saya alhamdulillah kemarin cuti panjang kan. Hari Malaysia 3 hari tu. Jadi dah gerak awal lah sebelum subuh ingat sebelum subuh. Pulau sepi rupanya pergi singgah Arab. Gini orang kata subuh Jumaat. Bayangkan hari Malaysia kan. Lepas tu singgah Arab pagi Jumaat dia kata dia bila Facebook kita baca kan. Ustaz tu. Tiba-tiba pula dengar saya jadi imam kat depan tu Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin. Berdaya-daya pula tu. Macam kat kampung dia buat. La ilaha illallah. Mereka je member kan. Ya Allah dia upload terus lepas subuh. Maknanya sunnah kan begitu. Nanti ada sebut sini rasanya. Ada tak? Ya. Jadi imam ringkaskan. Jangan kata musafir. Tak musafir pun ringkaskan. Cuba apalagi subuh sekarang kan. Orang nak hantar anak sekolah, nak kerja, nak buka warung. Jangan panjang-panjang. Kecuali memang itu dituntut. Dalam musafir tak dituntut lah baca 2 surah tu. Itu kalau kita tak musafir. Baru ada tuntutan pagi Jumaat apa tadi sejadah dengan al-insan. Kalau tak tukar kepada as-sabbihis dengan al-ata ka hadisul ghasyiyah. Tapi kalau musafir kata Nabi SAW cukup kuliah kulhu dah. Dalam musafir kuliah kulhu je subuh. Sebaik-baiknya bagi seorang imam meringkaskan sembahyangnya. Nabi kata aku memang teringin. Kalau aku sembahyang aku memang teringin nak panjang-panjang. Tapi bila kadang-kadang aku dengar ada baby menangis je, aku pasti cepatkan supaya mak dia pergi ambil tu baby, senyapkan. Dalam hal ini Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah sembahyang di belakang seseorang yang lebih ringkas sembahyangnya tetapi lebih sempurna daripada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringkas tapi sempurna. Tak tergopoh-gopoh, tak nampak gopoh. Kedua, janganlah imam memulakan takbiratul ihram sebelum muazzin selesai daripada ikamatnya dan sebelum sah dibetulkan. Ini adab. Imam jangan terus takbir ke, qamat terus Allahu Akbar, dia pun nak cepat. Dia pun sibuk gila nak hantar anak sekolah. Tak, adab jangan terus takbir. Nak takbir pastikan muazzin dah selesai qamat satu. Dan sebelum sah dibetulkan. Mana okey, buat. Tengok sah. Warning, luruskan sah, cakap luruskan sah. Kalau tak tengok pun cakap kata ulama. Luruskan sah, rapatkan bahu, sudul khalal sawu suhufakum fa inna tasyatus subuh min tamamis solat. Luruskan sah kerana sesungguhnya lurus sah itu termasuk sempurnanya solat. Luruskan sah. Nanti Allah liyukhalifanna baina qulubikum. Allah tidak satukan hati-hati kamu nanti. Jadi kamu jadi kalau tak lurus sah ini hati jemaah akan berpecah belah. Susah nak satu hati. Belaga je nanti.
sakit hati banyak. Jadi luruskan saf, rapatkan saf. Nampak kosong, penuhkan yang depan dulu, penuhkan depan dulu, okey. Tengok dah lurus, dah puas hati, dah rapat, okey. Kalau Sayyidina Umar dia bawa pedang. Bulu pedang tarik kat tumit belakang tu. Dia masuk celah-celah saf, tengok. Tak berani sahabat kan. Zaman Sayyidina Umar ni jaga sungguh. Pernah satu tenteranya itu dihantar, satu bala tentera zaman Sayyidina Umar dihantar perang, panglima hantar surat. Tak tahulah apa masalah apa, wahai Amirul Mukminin, kami dah lama perang tapi tak menang tak kalah, tak menang tak kalah. Macam bantuan Allah tu tak sampai, biasa cepat je. Sayyidina Umar baru reply, cek apa sunnah Nabi yang kalian tak aman dalam perang. Maka komando pun cek tentera dia, kena dapat detect semayang tak lurus. Semayang antaranya lah, semayang tak lurus. Kemudian ramai dah tak pakai sungi. Kalau kat Madinah, jangan buat ni kan, memang kena. Jadi kata Sayyidina Umar, dia pun arahkan. Sekarang juga picek dia sungi semua. Saya nak semua tentera ada kayu sungi. Masing-masing pun cari mana ke pokok Arab. Jumpa, foto. Macam nampak. Bila semayang lurus cantik. Rupanya kejadian itu disaksikan oleh mata-mata musuh. Mata-mata musuh, spy, dia tengok. Dia perlu lapor pada Rustum. Masa itu panglima perang Rom, Rustum. Bos, lapor. Saya rasa tentera Islam dah kena rasuk. Kenapa? Tak tahu, saya tengok dia dua asal gigi. Jangan dia nak makan kita. Allah campak kegerunan di hati tentera kafir. Tapi bila besok bila sah lurus dan tertib, sehingga dalam riwayat kata Rustum punya teks pengakuan ada dalam kitab tu. Akala kabidi Umar, kata Rustum. Umar telah makan hati aku. Sakit, maknanya dia betul aku dengan Umar. Dia panglima, Umar juga panglima. Tapi panglima dia nak kerahkan pasukan dia kena tengok pasukan dia. Macam kita perbarisan kan, kawan. Okey, baris akan menghadap ke kanan, pusing. Kita balik, siapa tak pusing? Siapa mengelak? Siapa tak nak pusing? Tak kena siap kau kat sini. Kena tengok, perhati. Tapi dalam Islam, spy punya laporan, komando tak perlu tengok kan, dia kata. Komando menghadap kan? Allahu Akbar. Semua kat kanan. Allahu Akbar. Cantik semua. Tak ada siapa yang cengelat. Tak macam tentera kita, dia kata. Kita kena tengok. Kita tengok pun ada yang ngelat kan. Ribu. Yang kat Mekah tu ribu. Takjub orang kafir ni dia tengok Mekah tu juta. Kalau musim Melayu tu juta orang. Pernah berapa juta main sebelum Covid tu. 7 juta kan. Dia takjub. Orang 7 juta dikumpulkan dan tak ada siapa petugas perlu kawal untuk luruskan saf, untuk keserasian tu kan, kekompakan itu. Cukup satu komando ke depan dan komando dia tak tengok pun. Bukan tengok pun, dia punya arahan tanpa lihat. Allahu Akbar. Semua tak sampai 5 minit dia kata. Salah satu ulasan orang kafir takjub macam mana Muhammad ajar umat dia. Dia orang tak boleh. Kalau orang biasa buat event 7 juta orang, boleh tu rela nak jaga tu. Jangan rela. Beramai rela nak kena hire. Kalau nak kumpul 7 juta orang, bukan function agama. Tak boleh. Pening. Tapi bila agama 70 juta pun insya-Allah tak tahan. Semua orang tahu apa nak buat. Hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa tu Rasulullah tu akala kabidi Umar. Umar makan dia sakit juga aku. Macam mana dia ajar orang ni? Dia tak ada pun. Tu gubernur itu dia punya komando, dia tak ada. Dia bagi sunat je. Kalau jaga sunat, bangun tahajud, perhatikan tentera kita semua tahajud setiap malam. Itu antara yang diwajibkan oleh
Sayyidina Umar kepada tentera-tentera Islam. Mesti tahajud, sembahyang lurus. Jangan ada yang tak lurus, tak? Kemudian siwak mesti pakai. Jangan tinggal amalan siwak. Antara 70 kelebihan siwak itu, kata ulama, irhabul adu, menggentarkan musuh. Ini yang tak masuk akal lah, ikut logik. Apa je takut? Kayu siwak tu kayu je pun. Akar kayu je. Dia akar kayu tu, akar pokok. Pohon arak namanya. Tu memang Allah, orang Islam kalau pakai ni, orang kafir takut. Banyak cerita sebenarnya tuan, banyak testimoni. Kalau kita pakai kayu siwak ni depan orang kafir, kita tak nak buat pun, segan. Nampak macam orang sakai pada kita katanya. Zaman pakai berdua gigi kau pakai kayu apa ni kan? Aku kayu. Tapi tak ada hal pakai je tu. Berani kan. Sebenarnya mereka gerun sebenarnya. Allah campakkan kegerunan. Kayu siwak, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila amal gitu gempur menang. Siang-siang hari mental dah down. Selepas kejadian itu, mental musyrikin, mental orang Rom, tentera Rom dah down dah. Tapi perang juga dah. Tapi perang negara mental dah jatuh. Bila kita pergi juga lah tak arahan. Kalah. Walaupun mereka berganda-ganda lebih banyak daripada orang Islam. Itu. Jangan main-main bab rusak ni. Jadi menyebabkan kita tidak dapat pertolongan rahmat Allah. Jadi jangan imam nak cepat saja. Settlekan dia dulu. Tapi jangan lambat benar. Tapi insya-Allah orang kita tak juta tak sampai 5 minit. Gata dah. Cantik dah sok. Tak sampai 5 minit. Untuk selesaikan benda-benda ni kan kat Mekah tu. Tak sampai 5 saat mungkin. Dia kata 5 minit, 5 minit pun lama. Main saat je. In seconds settle. Hebat ni kan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana tak Nabi bangga dengan kita tuan-tuan. Bagus. Nabi bangga je. Kalau Nabi hidup bangga. Macam aku. Aku tak ada pun. Aku tak ada kan. Aku tak ada kan Nabi ada. Tapi masya-Allah dengar cakap kita ni. Dengar wakil Nabi semua dengar cakap. Yang nyuruh kita siapa? Imam tu kira wakil Nabi je. Sama subhanallah. Fa inna tasmiyata sufu min tamami solah. Itu wakil Nabi kan. Dia baca tu hadis Nabi. Kita boleh dengar mana Nabi tak takjub. Allah. Iman orang akhir zaman. Sebab Nabi kata di akhir zaman tu pahala orang amal agama di akhir zaman tu ka ajri 50 syahidan, ka ajri 50 minkum. Kita amal ajaran Nabi di akhir zaman, pahalanya seperti 50 sahabat Nabi SAW. Ka ajri 50 minkum, kata Nabi SAW. Umat aku di akhir zaman, dia orang amal agama tu, dah kata aku tak ada, tak tengok aku, belajar pada wakil-wakil aku je kan. Pahalanya seperti satu orang dari mereka tu seperti 50 dari kamu. Nabi angkat kita tahu depan sahabat. Seperti 50 dari kamu. Tengah sahabat. Dahsyatnya orang akhir zaman. Pahala di ibadat zaman kita. Allah punya apa? Allah punya penghargaan. Sahabat ni ibadat seorang pun dah dahsyat. Ini kita punya Allah ganda tu. Dalam keadaan zaman sekarang banyak cabaran ni. Allah bagi seperti 50 orang sahabat. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jadi imam ketua tu jangan terus nak cepat, settlekan jemaah dulu. Tapi insya-Allah tak makan masa lama. Tak ambil masa lama. Kalau ambil masa lama dah sampai 2 minit, qamat tu dah expired. Qamat dikira expired kalau sudah melebihi 1 minit setengah. Dah 1 minit setengah tak settle juga. Ada yang tu malah ke depannya ni. Tak bangun lagi kan. 1 minit setengah dah berlalu tak daripada qamat, maka sunat qamat balik. Sunat qamat balik. Tapi insya-Allah tak sampai pun kan. Jadi kalau dah 1 minit setengah atau dalam istilah kitab 2 rakaat paling ringkas. 2 rakaat paling ringkas bersamaan 1 minit setengah. Itu
jeda yang dibenarkan. Maknanya jeda yang apa, yang sepatutnya lah. Lebih tu dah kira expired, sunat ulang balik qamatnya. Sunat tak nak ulang pun tak pun. Ya. Sebab nanti pahalanya tu lah, pahala qamat 30 hasanah. Kalau dah expired, kosong balik. Qamat balik. Nakkan 30 tadi kan. Ketiga, imam hendaklah mengangkat suaranya dengan takbir kuat-kuat. Jangan slow. Namanya imam kan. Takbir kuat-kuat. Allahu Akbar. Jangan slow. Dan makmum pula jangan mengangkat suaranya. Makmum pula jangan kuat-kuat. Imam kuat, dia pun kuat. Wah, kacau. Kecuali sekadar makmum berapa kuat, sekadar mendengarkan kepada dirinya sendiri. Makruh kalau makmum pun kuat macam imam. Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar, makruh. Tuan-tuan jangan ikut sangat Imam Mekah tu. Kat Mekah kan yang belakang pun kuat. Padahal tak perlu pun sebenarnya. Tak ada perlu pun. Sebab yang belakang tu kalau bahasa fiqahnya muballigh. Bahasa fiqahnya, istilah fiqahnya muballigh. Masa bila patut ada muballigh ni yang ngajuk imam tu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngalahkan imam yang belakang ni kan. Jangan ingat yang kat Mekah tu semua betul. Ingat orang kita ni asal Mekah betul semua. Asal Mekah betul semua. Orang balik Mekah sampai Arab pakai igal pun dia boleh igal juga. Padahal igal tu tak sunnah pun. Igal tu untuk ikat unta kan. Igal tu bahasa Arabnya iqal, ikatan, pengikat. Iqal, aqala iqal, pengikat. Itu asalnya bila unta dah parking, dah duduk, unta punya lutut duduk gitu kan. Itu fungsi ikal tu. Dia grip supaya unta tak bangun. Faham ramai beli main kan. Jadi bila unta dah duduk, lock steering kita kata apa kalau motor apa? Lock kan, steering lock lah. Dia masuk ke ikal tu. Ikal tu untuk ikat kaki unta tu supaya unta tu tak boleh dibangun. Dan locking kat situ lah. Bila nak pakai, nak jalan, owner unta akan buka ikal tu. Nah, bila dah naik unta mana ada dashboard. Kalau kita ada tak dashboard berletak sini kan. Tak ada dashboard. Datang orang Melayu, macam serban pun dia kata, bagus beli. Itu badui punya apa? Badui punya ikat unta. Sebab unta tak ada dashboard, tak ada kepala dia. Nampak cantik juga. Asal cantik kau beli, sudah. Tak ada kena-mengena pun. Tempat letak kat kaki unta, kau letak atas kepala. Nak pakai sebab betul-betul. Ikat. Contohnya jangan. Jadi kat Mekah tu jangan ditiru. Orang kita asal balik je dah dia jadi bilal. Kat kampung betul dia bilal. Tengok Mekah buat, dia pun buat. Dalam fiqh muballigh ini sunat ada ketika suara imam tak terdengar oleh makmum. Contoh, mula dengar pakai speaker, tiba-tiba blackout. Dah tak dengar kan. Kalau apa lagi sab berlapis-lapis ni. Sampai keluar tu kan kalau sembahyang Jumaat. Masa tu barulah muballigh muncul. Ada syaratnya. Pertama dia bukan kaki temberang. Kan? Dia orang adil, orang baik lah, orang soleh lah. Jangan jadi kaki prank. Imam dah rokok, Allahu Akbar, pada belum. Padahal rokok. Prank dia kata kan. Kau hajar tak boleh. Mesti orang baik lah. Biasa Bilal baik kan. Jadi bila tu akan menguatkan suara. Imam kuatkan suara juga semampu mungkin. Katalah seorang imam dapat 3 sab je, sab keempat dah tak dengar. Nah, di sab keempat mesti seorang inisiatif jadi muballigh. Suara dia boleh sampai berapa sab? 5 sab. Okey. Lepas 5 sab, sab ke-6 pula seorang lagi jadi muballigh, bertindak gitu. Jadi nyampai-nyampaikan. Sunat ketika suara imam tidak kedengaran. Kalau suara imam dah dengar, makruh.
Makruh. Makmum baca kuat macam imam. Makruh. Itu mazhab kita. Tak tahu mazhab dia orang gitu, saya tak tahulah kan. Kerana Hambali. Mazhab kita jangan macam tu. Kita dah ada speaker. Cukuplah. Semua orang nak dengar. Satu masjid dengar, satu kampung dengar. Tak perlu lagi ada mubaligh. Imam dalam mengangkat suaranya dengan takbir, makmum pula jangan mengangkat suaranya kecuali sekadar untuk mendengarkannya kepada diri sendiri. Kalau makmum kuat juga makruh. Keempat, imam taklah berniat menjadi imam supaya ia mendapat pahala berjamaah. Usalli fardal zuhri imaman lillahi ta'ala. Sunat bagi imam, sunat niat imaman lillahi ta'ala, untuk dapat pahala jemaah. Kalau dia tak niat imaman, ya tiba-tiba ada orang makmum dengan dia, ya makmum wajib, bagi makmum wajib niat usalli fardal zuhri makmuman ni wajib. Niat berjemaah, tak niat makmuman tak sah. Bukan kata tak sah jemaah, tak sah sembahyang. Jadi ada orang ikut orang depan dia, dia tak tanpa niat jadi makmum, tapi dia ikut. Orang tu rukuk, dia rukuk. Orang tu bangun, dia bangun. Orang tu sujud, dia sujud. Tapi dia tak niat jadi makmum, tak sah sembahyang. Kalau tak sah berjemaah, tak sah sembahyang. Mesti Robert mesti ikat Salli fardhu zuhri makmuman. Dia makmum baru sah. Imam dia tak tahu pun ada orang makmum dengan dia, tak tahu, dia sebenarnya seorang. Allah. Dia cari sudut-sudut dah. Dia dah dia tengok ke arah-arah dia tengok. Dia tengok ke tepi dah supaya orang tak ikut. Ada juga ni ikut kata. Dia dah main tepi-tepi dah kan. Dah sebenarnya seorang lah konon. Allah. Main pula tutup mata, tak sedar pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuh satu sop. Sah tak? Sah tak sembahyang dia ni? Dia tak niat jadi imam tau. Sah. Yang dia orang kalau semua niat makmuman sah, dapat pahala jemaah. Dia orang dapat pahala jemaah. Kita tak dapat, imam je dapat. Imam kekal dapat pahala solo. Imam kekal pahala solo sebab dia tak niat jadi imam. Yang ni satu sok ni semua, kalau semua niat makmuman salah dan dapat pahala jemaah. Ini pada selain solat Jumaat. Kalau Jumaat wajib imam niat jadi imam, sebab solat Jumaat wajib berjemaah. Kalau solat Jumaat wajib hukumnya. Kalau buat nota di situ, sunat niat jadi imam itu untuk dapat pahala berjemaah. Kalau bukan solat Jumaat. Kalau solat Jumaat wajib imam dan makmum dua-dua wajib niat berjemaah lah, maksud niat jadi imam, niat jadi makmum. Atau juga solat yang dinazarkan untuk berjemaah. Solat zuhur ni kan berjemaah ni hukumnya wajib ke sunat? Kita lepas ni nak sembahyang zuhur kan, sembahyang zuhur berjemaah bukan sembahyang zuhurnya wajib. Berjemaah zuhur tu sunat, baik, sunat je kan. Tapi kalau dah nazar, ya Allah, kalau aku gini ni, aku nak sembahyang zuhur hari ni berjemaah, lafaz jadi wajib, jemaah jadi wajib. Ketika itu kalau tuan jadi imam, wajib niat imam, wajib niat imam. Kalau jadi makmum memang dah kena wajib lah. Makmum memang wajib berniat makmuman. Ini imam yang boleh niat, boleh tak niat. Tapi ingat, itu kalau pada bukan solat Jumaat, bukan solat yang dinazarkan berjemaah. Kalau dinazarkan berjemaah, wajib juga niat jadi imam, baru sah. Kalau tidak, kita tak dapat pahala jemaah, maka tak sah, tak selesai lagi nazar kita. Habis, itu adalah yang dikata niat jadi imam supaya ia mendapat pahala berjamaah. Jikalau imam tidak berniat menjadi imam dan makmum di belakang berniat mengikut imam, maka sah sembahyang sekalian makmum dan mereka mendapat pahala berjamaah. Dan sah juga sembahyang imam, tapi dia tidak mendapat pahala berjamaah.
Bahkan dalam fiqah juga disebut, dalam kitab fiqah disebut, kalau kita sembahyang untuk datang masjid seorang, dah pukul 3 apa tak ada orang lagi kan, pukul 2 tunggu tak ada orang, pukul 3 tunggu tak ada orang, tapi nak main jemaah kan, tak apa, kita andaikan mungkin 3.30 nanti ada orang, mungkin 3.30 ataupun tidak lagi ada orang, kita sembahyang dululah. Niat imam siang-siang boleh, walaupun kita seorang kita seorang ni Salli farad zuhri imaman Allah Akbar. Niat siang-siang. Betul-betul rakaat kedua ke ada orang datang, dah kita terus dah. Tak payah nak tukar, nak tambah niat lagi. Jadi kalau kita memang tak niat imam, Allah Akbar, dapat 2 rakaat, tiba-tiba ada orang takbir belakang kita, wah ada geng. Boleh terus nakkan pahala jemaah, niat jadi imam masa tu. Niat kan, nawaitu dalam hati, nawaitu imamah kan? Aku niat jadi imam, baru dapat pahala berjemaah. Jadi kita sembahyang seorang, kita dah decide nak sembahyang seorang, tiba-tiba ada orang ikut. Jadi masa tadi kita takbir, kita niat, tak niat imam pun, dah rakaat kedua baru ada orang datang jadi makmum. Di rakaat kedua itulah baru kita niat jadi imam, dapatlah pahala berjemaah. Atau siang-siang, awal-awal lagi walaupun kita seorang, boleh kata ulama pasang niat jadi imam siang-siang. Boleh, tak salah. Walaupun sampai ke sudah kita seorang, walaupun sampai selesai tak ada orang pun ikut, tak apa, tak sah sembahyang, tetap sah. Kelima, imam adalah merendahkan suaranya ketika membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira tu jangan kuat, biasa saja macam makmum. Dan seperti halnya orang yang sembahyang sendirian, hendaklah imam meninggikan suaranya ketika membaca surah Al-Fatihah. Start dari Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab kita Bismillah tu ayat Fatihah, dan sunat baca kuat nyaring juga. Kalau solat kuatlah, solat maghrib, isyak, subuh itu tetap Bismillah. Jangan terkesan dengan Mekah. Tu kata orang kita ni suka ikut Mekah. Dia pergi Mekah senyap pun, dia pun jadi imam, dia praktik terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dibaca perlahan masih sah. Alhamdulillahirabbil alamin, sah lagi. Sebab masih baca Fatihah apa? Bismillah tu. Tapi kalau dia tak baca Bismillah tu, Alhamdulillah, tak sah, kurang satu ayat. Di Mekah tu baca, cuma sir, baca slow. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mazhab memang tak baca langsung, hati-hati tu. Bagi mereka Bismillah bukan ayat Fatihah. Bismillah bukan ayat pertama Fatihah. Ayat pertama Fatihah ya Alhamdulillah. Ayat ketujuhnya nanti siratal ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita tidak. Bismillah ayat 1, siratal tu ayat ketujuh. Itu sebab kalau boleh elakkan berhenti dekat siratal ladzina an'amta alaihim, elakkan berhenti, elakkan bukan wajib. Kalau boleh one shot itu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kan satu ayat. Berhenti situ, dia akan mengelirukan juga. Soalnya ada orang kata dia 8 ayat dah. Bila masuk 8 ayat, kita berhenti wakaf saja. Sebab wakaf memang dari segi ilmu qiraat tak manis, tak cantik wakaf situ. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan wakaf kalau boleh. Tapi segi hukum sah saja, tak ada masalah. Jadi kita tetap ada beza. Ayat ke-7 tu jadi sunatnya satu nafas atau apa? Satu nafas kita kata. Kalau dengan nafas pendek tak apa, boleh berhenti. Nak berhenti sikit. Siratal ladzina an'amta. Itu tu kan. Ambil lagi. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berapa covid main kan? Sak nafas. Dah tu pula isap upuk kuat. Boleh sah sembahyang. Untuk berapa kali wakaf tu. Padahal tak ada wakaf kat situ sebenarnya. Tapi nak macam mana? Orang kena covid kata, nak Fatihah tu berapa kali wakaf dia kata. Sakit tu nak habiskan.
Ya Allah, nauzubillah. Ya Allah sembuhkan. Dan apa tu? Pada sembahyang subuh yang baca kuat ni surat, ketika baca surah Al-Fatihah dan surah itu baca kuat. Yang selepasnya, surah yang selepas Fatihah pun baca kuat. Pada sembahyang subuh, ini sembahyang namanya senarai solat jahriyah. Jahriyah, sembahyang ada dua istilah, jahriyah, sirriyah. Yang baca nyaring, baca kuat disebut jahriyah. Yang baca slow ni bukan tak baca langsung. Jangan hanya gerak bibir saja, mesti dengar telinga sendiri. Namanya sirriyah. Memang ada dua jenis solat ini, sirriyah, jahriyah. Ini yang mana imam patut baca kuat ni, tersunat baca kuat sembahyang subuh, 2 rakaat, dan 2 rakaat permulaan sembahyang maghrib dan isyak. Kemudian kena nak tambah sembahyang Jumaat, sembahyang hari raya, sembahyang gerhana bulan, kalau nak tambah lah, dan sembahyang istisqa. Itu apa, sunat baca kuat. Kalau baca perlahan pun sah. Subuh baca perlahan je kan, baca zuhur dia buat subuh tu, sah saja, tapi makruh. Kalau kita tukar, zuhur baca kuat, isyak baca perlahan kan, makruh. Jangan tukarlah, gila. Kalau imam tu terbuat, makmum tegurlah, subhanallah, subhanallah. Imam apa lah subhanallah. Rupanya apa? Zuhur dibalut macam maghrib kan. King mendung ke apa kan, buka lampu semua kan, ingat maghrib. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Zuhur. Apa tindakan makmum? Subhanallah. Dia imam mikir, subhanallah, what's wrong? Aku salah apa? Kita pun tak sedar lagi. Ar-Rahmanir-Rahim, subhanallah. Sampai dah sedar. Kalau tak sedar juga lantak kau lah. Sebenarnya tak batal. Sebenarnya belum tak batal. Kita pun tak ada efek pun. Dia je jadi makruh kalau dia sengaja. Tapi tak sengaja pun tak ada masalah. Cuma ada ruang lah untuk kita menegur. Subhanallah, ingat, niatkan zikir, jangan niat tegur. Niat tegur kita batal. Faham ya? Subhanallah ni bagi orang lelaki, subhanallah bagi perempuan tepuk. Tepuk bukan macam ni. Macam ni. Macam ni tak? Tahu dengar tidak? Bukan macam ni Kalau macam ni mungkin dengar kan? Kau puas. Tak tahulah, mungkin time semayang kan senyap sunyi kan, mungkin dengar. 2 kali boleh, 2 kali berturut-turut tak batal. Jadi kalau batal, mak buat gitu batal semayang. Ya. Jadi sunnah begitu. Bagi laki sunat tasbih, bagi perempuan tasfiq. Apa tasbih? Tepuk. Tasfiq. Laki sunat tasbih. Subhanallah, niat zikir lah. Subhanallah. Tak jalan juga kan. Subhanallah, niat zikir. Itu payah tu. Nak hadirkan niat zikir tu. Kebanyakan orang semua niat negur. Daripada nada atau udah? Daripada nada atau udah? Subhanallah, kan? Orang kan? Tak puas hati nampak kan? Batal kalau niat tegur, batal sebenarnya kita. Walaupun yang dibaca tu zikir. Ingat. Walaupun yang dibaca tu Quran sekalipun, niat negur, batal sebenarnya. Hati-hati tu. Jadi ilmu tentang bab tu, bab negur ni. Fathul al-Fatah al-Imam. Jadi yang lain semua sirriyah. Baca sekadar dengar telinga saja. Baik imam, baik makmum. Iaitu zuhur, asar,
rakaat akhir maghrib, sembahyang gerhana matahari, ya, siang, apa lagi sembahyang itulah, ini sir. Kenapa ada sir terjahar? Ya, kata ulama, sebagai ulama cuba mencari rahsianya, supaya kita ni ingat nikmat Allah ke atas kita. Islam dulu bermula dengan sir. Islam mula dengan rahsia. Sembahyang nyowo masa 2-3 orang masuk Islam, ya. Sebelum Sayyidina Umar masuk Islam tu, Sayyidina Umar yang ke-40. Sayyidina Umar tu nombor register masuk Islam 40, yang ke-40. Masa tu umat Islam baru puluh-puluh orang. Tak berani sembahyang terang-terang. Kalau sembahyang pun nyowo-nyowo, celah-celah guru kan. Walaupun siang atau malam. Siang memang tak boleh buat lah, sebab banyak orang keliling kan. Kalau malam, orang tidur pun mereka baru berani baca kuat. Itu pun kalau yang kita tak dengar kan. Kemudian bila Sayyidina Umar dah masuk Islam, baru orang yang berani sembahyang terang-terangan. Itu yang ada masa baca kuat, ada masa baca perlahan. Bila kita baca perlahan, kita jadi ingat, ya Allah, susah dulu Islam nak mula kan. Nak baca ayat kau pun senyap-senyap. Takut orang kafir dengar. Kalau dengar kena tangkap belasah dunia ini kan. Nabi SAW berapa kali kena belasah semayang, juga rumah semayang dunia ini kan. Kena ketuk dengan Abu Jahal, berdarah, tak ada siapa tolong. Padahal Nabi itu kalau kabilah yang terhebat, termulia. Tapi selepas Siti Khadijah meninggal, selepas Abu Talib meninggal, maka kafir dah tak takut. Berdarah-darah, kena pijak, tengkuk. Pernah Nabi sebab tengah sujud, dia ambil perut unta, isi apa? Pada depan melapah tu kan, perut isi dalam unta tu kan kosong, letak atas belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai nak angkat tak boleh. Lepas tu dia gelak ramai-ramai, gelak berjemaah. Sampailah Siti Fatimah yang datang alihkan. Masa tu Siti Fatimah kecil ni, dia alih maki-maki kafir ni semua. Tapi yang paling sadis masa Nabi kena ketuk kepala berdarah. Nabi tak melawan pun. Cuma ada orang tak berhati, ada hamba juga pergi lapor kat Hamzah, pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hamzah ni memang kita kata badan besar, tinggi, dia bayang berbalik guru masa tu. Orang cerita anak buah kau, anak dara kau, anak abang kau, diorang belasah darah, tak ada siapa tolong. Yang belakang tu siapa belasah? Abu Jahal tu, ni daripada kampung lain ni, dia kan Bani Makhzum, kita Bani Quraisy. Macam kita orang Bukit Beruang kena belasah dengan orang mana? Orang sebelah Bukit Beruang apa? Bukit Katil. Ya kan. Kalau kau, tapi Hamzah kafir yang satu, dia tak masuk Islam, dia belum Islam. Tapi ini anak buah kau. Kau tak kau terima ke orang Bukit Katil belasah orang Bukit Beruang? Contoh gitu kan. Kayaknya. Jadi senang lah tu fikir. Dia pun nak tolong dia, dia kata jadi ni kita Quraisy paling top. Tak kau orang Quraisy kena belasah dengan orang tak mana-mana ni kan. Terus ambil panah. Dia berbalik mana? Berbalik buru. Dengan busur panah dia datang tempat Abu Jahal dengan lepak tu. Berhempuk kepala Abu Jahal. Berdarah. Darah-darah ni. Kicap orang katakan dikija kan. Kau belasah anak buah aku. Kau berani belasah anak buah aku. Padahal aku ni ikut agama dia tahu. Saja dia cakap nak mana agama Abu Jahal. Padahal dia tak masuk Islam. Nak balas balik. Balas dendam kan. Saja dia cakap wa ana ala dini. Berani kau pukul anak buah aku. Atas dasar asalnya Hamzah bela Nabi itu asalnya bukan dasar agama pun, atas dasar anak buah ya, tapi itulah Allah sayang Hamzah, Nabi pun sayang Sayyidina Hamzah, dapat hidayah. Tapi dia terlepas cakap depan Abu Jahal, dia kata dia masuk Islam, padahal belum lagi. Balik tu dia pening dia. Pasal aku cakap marah pasal kan, emosinya pasal kau berani bukan anak buah aku pengikut dia tahu. Aku dah ikut dia. Saja nak manaskan sebenarnya. Tapi itulah, baris dah pening. Malam tu Hamzah tak tidur katanya. Macam tidur atas bara. Sebab orang
Orang lelaki yang sejati dia orang kata lembu dipegang lembu dipegang pada talinya, orang lelaki dipegang pada manusia, pada orang lelaki dipegang pada katanya, janji. Dia kata aku dah kata aku ni Islam, tak aku nak bohong. Masa tu bohong aib besar bagi orang Arab. Atau orang kafir pun tak berani bohong. Bohong dianggap satu aib lah kalau bohongnya. Sebab bila Raja Rom tanya Abu Sufyan, kau cerita betul-betul siapa Nabi akhir zaman ni kan, yang aku Nabi ni. Abu Sufyan boleh je bohong temerang kan, nak burukkan imej Rasulullah SAW. Tapi dia dah ada ketua, tiba-tiba kan nak kanteng bohong, memang tak ada muka lah besok. Terpaksa dia cakap apa Raja Rom tanya, semua dia benar ya. Walau Raja Rom tahu benarlah Nabi itu Nabi akhir zaman. Sebab Raja Rom mengaji, dia baca kitab, dia tahu dah Nabi akhir zaman akan muncul, cirinya begini. Dia tanya satu-satu, semua dia tanya. Sampailah Raja Rom kata, kalau aku jumpa dia, aku nak basuh kaki dia, aku cium kaki dia. Raja Rom pun nak masuk Islam sebenarnya. Pakkan orang kanan kiri cocok tak jadi. Dia tahu Nabi itu benar. Tapi yang hebatnya tu Abu Sufyan tak berani bohong. Walaupun dia ada ruang untuk berbohong. Masa tu bohong memang paling aib. Jadi akhirnya demi kata dah terlepas cakap, malam tu sampai Abu Hamzah macam istikharah lah. Padahal bukan istikharah pun. Ya Allah, sungguh-sungguh dia minta pada Allah, kalau betul apa aku buat ni kan, tunjukkan aku jalan keluar. Apa macam mana cara nak mengelakkan ni? Aku tak nak masuk Islam kan, tapi dah terlepas cakap ni, kalau aku tak masuk Islam kan, macam mana ya? Pening dia tak tahu apa nak cakap ni. Tolong aku ya Allah, sungguh-sungguh dia minta. Besoknya terus dia jumpa Nabi SAW. Akhirnya Nabi ajak masuk Islam, terus dengan mudah dia masuk Islam. Sampailah syahid di medan Uhud, Hamzah bin Abdul Muttalib. Orang hebat Allah. Jadi ceritanya gitu. Islam mula dengan sir, pelan-pelan. Bila kita baca sir, baca perlahan, ingat sejarah ni, ingat nikmat ni. Sekarang kita Alhamdulillah boleh ibadat dengan aman, tenang, tak ada siapa pukul kita pun. Bila kita baca kuat, ingat lagi nikmat tu. Nikmat kita boleh beribadat dengan aman, tenang, aman. Jadi kita bersyukur ya. Selalu ingat nikmat ini, insya-Allah kita berjaya. Pahala tetap berpahala. Bukan asal baca suka-suka kan. Kalau kata ingat-ingat tu, bila kau baca Zuhur ni kan slow kan. Ingat, macam ni lah Islam mula-mula naik. Senyap, tak ada siapa berani baca kuat. Ingat, syukur. Hargai perjuangan Nabi dan para sahabat. Nak kekalkan sampai hari ni kan. Hargai. Bila kan maghrib kan, boleh baca kuat. Syukur, Alhamdulillah, ya Allah, Islam dah sampai tahap kalau nak azan 10 speaker pun tak apa. Nak azan terus kuat-kuat mana pun tak ada hal. Kita bebas beragama, itu syukur ya. Dan begitulah orang yang sembahyang sendirian. Yang sembahyang sendirian juga kuat, disunatkan baca kuat walaupun sembahyang solo. Ingat ya. Dan dalam imam meninggikan suaranya dengan perkataan amin. Ya, boleh dibaca amin satu panjang. Boleh dibaca amin 26 ya. Boleh dibaca amin 16 atau 15 ya. Boleh dibaca apa lagi? Amin 212 21. Yang tak boleh amin. Dua macam gitu. Ini batal. Amin maknanya kabulkanlah. Baca kuat. Kalau imam baca kuat, makmum baca kuat serentak. Dalam hadis sebut, siapa yang aminnya sama dengan imam serentak, maka malaikat ikut mengaminkan. Kalau sudah malaikat ikut mengaminkan, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ampun dosa tu. Amin. Kalau kompak serentak, jangan terceceh. Jangan imam dah habis kita buat nak amin. Ataupun tak kompak, tak serentak, nanti malaikat tak join. Bila malaikat tak join tu amin, tak dapatlah pengampunan dosa.
Kelebihannya adalah hadis kalau kita punya amin dengan imam serentak, malaikat join, maka kelebihannya diampunkan dosa-dosa yang telah lalu mereka semua itu. Ya, cubalah sepakat dengan imam. Pada mana-mana rakaat yang dituntutkan meninggikan suaranya dalam bacaan dan dalam makmum menyertai imamnya meninggikan suara dalam bacaan amin dengan tidak terkemudian daripadanya. Wallahu a'lam. Habis. Sampai situ dulu. Jadi berapa? Ada 13 kan? Tak ada soalan? InsyaAllah. Boleh. Ada sini. Fatihah baca. Boleh, tak ada masalah. Tak wajib, sunat. A'udzu hukumnya sunat hayat. Tak baca tak apa. Ini bagus bacalah. Baca perlahan. A'udzubillahi minasyaitan perlahan. Bismillahirrahmanirrahim tu kuat. Kalau yang betul kuatlah. Dan sunat juga disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu banyak pahalanya tu. Afdal. Disambung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu itu sunat. Lagi ada dalam tu. Tadi ada soalan? Apa? Tak batal, nak ulang tak batal, haram. Oh, kalau nak taklid pendapat yang mengatakan khusyuk itu wajib, boleh. Tapi rajin betul dia, masya-Allah. Was-was pun boleh ulang. Was-was pun digunakan ulang. Ataupun nak neman kawal yang berjemaah pun boleh ulang. Kalau saja-saja haram. Dan nambah kewajiban memang bid'ah. Dalam tarekat Ahmadiyah Idrisiyah ada zikir yang masyhur, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. Ada dama wasi'ahu ilmullah. Dalam kitab Fathul Ilah karangan Al-Habib Umar bin Salim bin Hafiz, datuk kepada Habib Umar bin Hafiz. Ada kitab namanya Fathul Ilah, himpunan ijazah-ijazah yang datuk guru mulia Habib Umar bin Hafiz ini terima dari guru-guru beliau, dihimpunkan. Di situ ada keterangan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ada nama wasi'ahu ilmullah sambil memejamkan mata 4 kali. Pahalanya seperti membaca la ilaha illallah 72,000 kali. Pahalanya seperti membaca tahlil la ilaha illallah 72,000 kali. Sebab zikir tu dipanggil zikir jami'. Dia menyimpulkan pahala zikir-zikir yang ada atas dunia ni dengan membaca zikir tersebut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ada dama wasi'ahu ilmullah. Jadi kalau kita ziarah kubur, kan sunat kita bacakan tahlil apa semua kan. Bagus. Baca tahlil tapi nak dapatkan 72,000 makan masa. Bila nak habis tu 72,000 atau 70,000. Satu 70,000 tahlil kata kaum ahli sufi. 70,000 tahlil yang kita baca boleh tebus diri kita dari api neraka. Siapa pernah baca seumur hidup la ilaha illallah 70,000 kali, insya-Allah tak masuk neraka. Jadi sulit juga kan nak dapatkan jumlah itu. Kita tahlil pun tak nak pergi lah kan. Kita nak baca la ilaha illallah 70,000. Jadi
Al-Imam Al-Qutub Ahmad bin Idris ni, beliau dapat ijazah ni dari Rasulullah kalau tak salah. Maka dalam ijazahnya itu, dalam mimpinya itu, ini mimpi orang soleh. Siapa nak percaya boleh, tak nak percaya pun tak apa. Tapi siapa yang sangka baik dengan orang-orang soleh, dan Nabi pun suruh kita percaya mimpi orang soleh, kan? Amalkanlah. Ini tak percaya tuan-tuan. Kalau tak nak percaya tak apa. Ini bukan hadis. Ini daripada kata apa? Amalan wali-wali Allah yang mereka terima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam mimpi biasanya. Tapi ingat, mimpi orang soleh, mimpi wali Allah, bukan mimpi kita. Dan mimpinya mimpi Rasulullah, insya-Allah betul. Nak amal, siapa percaya, nak amal silakan. Jadi antara kelebihannya itulah. Sekali, 4 kali baca zikir tadi itu sambil pejam mata, pahalanya seperti 72,000 tahlil biasa. 70,000 saja sudah boleh jadi fidyah atau fidak. Fidak, penebus diri kita dari api neraka. Itu ada kisah tentang itu. Kebenaran cerita ni ada pembuktian daripada orang-orang soleh, ulama-ulama yang merekodkan. Adalah panjang, nanti ada masa kita cerita. Itu antara kelebihan itulah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada tak? Tak ada? Sudah. InsyaAllah semua jahil. Mula-mula sekali Nabi Muhammad tu sebab kaum Islam. Bila? Lepas dia balik daripada dia dapat wahyu pertama ke atau apa? Ya. Selepas dapat wahyu tu jadi rasul kan? Ayat turun ayat apa tu? Ya ayyuhal ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir. Qum fa'anzir. Allah kata, bangun. Nabi berselimut. Allah Jibril kata, Allah kata bangun, fa'anzir, berilah peringatan kepada kaummu. Tapi ada peringkat. Mula-mula wa'anzir ashiratakal aqrabin, yang dekat-dekat dulu. Tu Nabi dakwah Siti Khadijah. Siti Khadijah tak pakai fikir, terus terima. Nabi yang dalam rumah dulu, Sayyidina Ali budak masa tu, tak pakai fikir, terus terima. Bilal hamba, siapa bukan Bilal, Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi tu, hamba, tak pakai terima. Dia ada 4. Sayyidina Abu Bakar tak pakai bincang, terus terima. 4 orang yang pertama masuk Islam. Ya, Abu Bakar, Siti Khadijah, Sayyidina Ali, Zaid bin Harisah. Orang dekat-dekat dulu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ajak dengan kawan pula. Dapat hari tu je berapa orang masuk. Kemudian yang ni jadi begitu je, dia tarik dia dapat ni. Orang ni terus berkembang. Dia tarik, bukan semua Nabi, bukan semua dari Nabi tau. Sayyidina Abu Bakar je tarik berapa orang. Masuk Sayyidina Osman tu, kawan-kawan dia, masing-masing kawan tarik kawan. Orang dekat-dekat, masing-masing dakwah internal je masa tu. Sehinggalah tahun ketiga kalau tak salah. Tahun ketiga, yes. Tahun ketiga barulah turun ayat apa tu? Allahumma salli. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Nyatakan, sebarkan terang-terangan apa yang aku suruh ni, kata Allah. Jangan peduli apa orang musyrikin nak buat engkau. Wah, tu memang paling beratlah cabaran bagi Nabi. Maka Nabi telah naik bukit apa tu? Bukit Safa. Ni atas bukit Safa tu, bagi kita sa'i tu kan. Dah tu Nabi panggil semua orang kampung. Ya betul. Orang bukit beruang. Bukit Katil. Orang mana bukit lagi? Bukit Baru kan. Kalau sana ya Bani Abdi Hashim, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani, semua Bani Nabi panggil. Apa hal ni, apa yang semua dah kumpul. Okey, semua tu nanti ni orang tak pernah bohong nak cakap ni. Semua dah kenal Al-Amin, saya takallam. Orang paling amanah, paling gagah, paling handsome, segala paling nak bercakap. Memang semua datang. Tapi isu tu dah dengar. Isu-isu kan dah dakwah 3 tahun ni. Tapi internal susah senyap kan. Tapi dah ada isu dah sebelum tu. Dah ada lah. Takkan tak tahu. Dah ada bunga-bunga tu dah. Tuan-tuan, kata Nabi kan, kalau saya cakap belakang bukit ni, tuan-tuan tak nampak kan? Saya nampak ni. Kalau saya kata ada bala tentera nak hentam, nak serang kita, tuan-tuan percaya tak? Percayalah. Percaya kau mana nak bohong. Kami tak pernah tahu kau bohong. Fa inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabin syadid. Maka saya nak ingatkan tuan-tuan,
di hadapan tuan-tuan, depan mati, menanti azab seksa yang sangat dahsyat. Tuan-tuan akan diseksa dengan dahsyat, sedahsyat-dahsyat akan cerita neraka. Kalau tuan-tuan masih kafir, masih sembah patung-patung di semua. Siapa tu? Pasal tu Abu Lahab. Celaka kau Muhammad. Oh, dia kata, tabban laka ya Muhammad. Celaka. Dia yang mencelakakan Rasulullah. Celaka kau Muhammad. Ali hadza jama'. Anak buah dia boleh. Kerana ini kau kumpul kami. Dah ingatkah apa hal tadi kan? Terus turun tabat jada abi Lahab yang watak. Dan seterusnya. Cerita je begitulah. Sejak itulah Nabi mula menghadapi masalah, kena pulau, ya, di boikot, di mengungsi di apa atas gunung, diputuskan bekalan makanan, diputuskan hubungan diplomatik, yang kahwin cerai, yang nak kahwin tak jadi kahwin, siapa dipulaukan Bani Hashim, Bani Muttalib, walaupun ramai yang tak beriman lagi, hanya kerana mereka orang kampung Rasulullah, suku sakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diboikot. Dan seterusnya sampailah hijrah, sampailah ke Madinah. Itu panjanglah cerita. Itu ketika Nabi umur 40 tahun mulalah. Itu sirah, baca sirah tuan-tuan tahu. Yang penulisan mengatakan ayat ya ayyuhan muzammil itu adalah wahyu pertama. Lepas tu baru dia pergi ke gua tadi, gua apa? Gua Hira. Gua Hira. Dia dapatlah ayat 1, 2, 3 Iqra tadi. 5 ayat. Jadi penulisan dia mengatakan wahyu pertama adalah ya ayyuhan muzammil itu saya baca je lah. Boleh terima lah. Banyak. Ada yang kata Fatihah yang pertama. Bukan, ada banyak pendapat tentang ayat pertama turun. Banyak pendapat. Ada yang kata Fatihah. Ada juga. Ada kata Iqra. Tapi yang masyhur Iqra lah. Yang masyhur ayat pertama Iqra 5 ayat. Iqra sampai apa tu? Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama tu yang mula-mula turun, itu yang masyhur. Ada macam-macam pendapat. Jadi ada dia mana yang masyhur? Masyhur. Yang masyhur Iqra lah. Ayat pertama turun Iqra. Muzammil Mudassir tu kedian. Kemudian ada yang kata Fatihah, macam-macam. Banyak pendapat sebenarnya. Ayat pertama turun. Wallahu a'lam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Biasa dengar kan? Melaka banyak pengamal tarikat Ahmadiyah. Maka tak asing. Zikir tu tak asing. Yang tak Ahmadiyah pun baca. Yang tarikat lain pun tak ada masalah nak baca zikir tu, tak ada masalah. Tu zikir dari wali Allah, bukan dari Nabi Muhammad, bukan dari hadis ya, bukan. Tu kalau nak tanya boleh ke tidak? Ya sangat boleh. Nabi hidup tuan-tuan, Nabi hidup, Nabi masih hidup, sahabat ngarang-ngarang zikir sendiri, betul? Ada Nabi marah? Tak ada. Nabi appreciate lagi, Nabi suka lagi. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Kita tu bukan Nabi ajar tu. Dari sahabat. Sahabat yang mana-mana. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Dia panak sini kan. Subhanallah bukratan wa asila. Dia baca kuat, Nabi tu dengar. Lepas main Nabi tanya, siapa baca tadi tu? Biasanya ramai tak ngaku lah kan. Ada tu dia tanya push-push pun tanya. Saya rasa. Nabi kata, "Ajibtulaha, aku takjub." Nabi tak kata kau mana mandai aku tak ajar. Kau ni tak ada. Nabi tak pernah pun. Sahabat Nabi hargai lagi. Bahkan Nabi kata, "Aku takjub dengan bacaanku." Aku takjub, pintu langit terbuka kerana bacaanmu tadi tu. Sampai hari ni kita baca. Ada yang sebaik tidak hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nabi tak ajar pun. Sahabat krip sendiri. Ada Nabi marah? Tak ada. Nabi kata, aku melihat berpuluh malaikat turun nak angkat hala tu, nak bawa ke langit. Sebab yang ramai sahabat, ramai ulama ngarang atau menyusun zikir-zikir atau doa-doa khas, doa-doa atau selawat bahkan yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka tengok Nabi macam okey je kan. Bahkan baca suka pun dia. Ini tak betul kata-kata yang Nabi tak ajar tolong tak dibuat.
Kata siapa? Nabi hidup lagi sahabat dah mau buat. Macam-macam dia mau buat. Jadi termasuk zikir tadi. Zikir tadi ni baru lagi. Tarekat Ahmadiyah ni baru tuan-tuan. Saya ingat belum 200 tahun dia sebut. Atau yang terbaru, masih yang latest. Al-Imam Ahmad bin Idris di Mesir tu baru lagi. Salah silanya pun tak banyak. Nak amal boleh, tak ada masalah. Tak nak amal pun tak apa. Oh, saya cukup yang dalam buku je ni. Ya, saya cukup. Sudah silakan. Yang penting beramal. Ada orang tak nak terima ni semua. Ni apa benda ni ngarang-ngarang. Nabi tak ajar. Terserah. Terpulang. Dia nak amal yang famous-famous je kan. Yang biasa-biasa. Tak ada masalah. Boleh. Syukur. Wallahualam. Apa ada? Sila. Tak kira lagi. Dari ulama sebuah hari, mereka nak baca dia. Apa kalau nak baca dia tak dekat tangan dengan baca tak? Tak. Penting untuk kan yang Fikir tak ada masalah. Daripada satu orang ahli hadis Mekah, Syekh Muhammad Ali Maliki. Beliau baca macam ni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Sedap lah. Sedap. Kan? Ini itu rentak atau daripada ahli almarhum Syed Muhammad Ali Maliki, ulama besar ahli hadis Mekah. Nadanya begitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. 4 kali. Tak tahu? Allah. Tak tahu mana sanadnya tapi Allahu tu boleh. yang wirid Allahu. Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Nak dilagukan pun boleh, tak ada masalah. Macam lagu sebenarnya kau nak buat. Itu yang daripada ahli hadis inilah. Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Dia juga mursyid tarekat Idrisiyah Ahmadiyah. Cukup insya-Allah, semoga Allah beri berkat. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a al-qudri wa tawadha bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah